Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, saya ada nak menyebutkan beberapa perkara mengenai dengan SOP yang kita laksanakan pada hari ini dan ada hujah-hujah Al-Quran dan Sunnah yang akan saya sampaikan untuk menjadikan kita semua yang beramal dengan apa yang kita sedang laksanakan ini bukan sekadar kita faham perkara ni hanya sekadar mentaati kepada pemerintah, bukan sekadar itu, bahkan kita nak perjelaskan dengan lebih detail tentang perkara ini. Baik, jadi ada orang yang membangkitkan isu ni tentang perkara ni adalah agenda Yahudi lah, ataupun perkara ni adalah daripada Freemason ke, ataupun kita katakan perkara ni ada berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Ini semua tomahan-tomahan yang tidak betul, ataupun tomahan-tomahan yang tidak berlandaskan kepada realiti hakiki yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama saya nak sebut, kita melaksanakan penjarakan solat pada hari ini bukan kerana mengikuti kepada pemerintah semata-mata. Baik, pemerintah ni dia sebagai alat je sebenarnya. Pemerintah ni sebagai sebab musabab je, sebagai laluan je sebenarnya. Pemerintah ni dia tak akan menyuruh kita untuk solat jarak, melainkan dia akan mendengar daripada pandangan-pandangan daripada para mufti. Baik, yang para mufti ni pun sebenarnya adalah sebagai wasilah jalan saja. Kita jangan terkeliru, jangan kita kata ni semua pemerintah suruh, salah. Jangan cakap macam tu. Macam kita ambil rezeki kan. Kita jangan kata rezeki ni orang bagi, salah. Rezeki ni orang bagi ni hanya sekadar laluan sahaja. Yang beri rezeki kita pada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham yang tu dulu. Jadi saya nak menyebut hujah ini kepada orang-orang yang memahami perkara ini datang daripada manusia dan sebagainya. Orang yang kata memahami akidah, tapi hakikatnya, hakikat akidah pun kita tak nampak. Kita tak melihat kepada hakikat yang melakukan perbuatan di atas alam ni. Kita tak, Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tak nampak, apa kita nak cakap tentang akidah dan sebagainya. Baik, jadi saya nak sebut bukan manusia ataupun bukan pemerintah yang suruh kita mengadakan penjarakan. Bahkan kita katakan bukan fatwa-fatwa ulama, bukan. Jadi pemerintah yang menyuruh kita untuk mengadakan penjarakan daripada rentetan laluannya daripada para-para mufti. Baik, dan para-para mufti ataupun para-para asatizah kita, ulama-ulama kita yang ada di negara Malaysia kita khasnya, dan negara-negara lain, Saudi Arabia, Mesir dan sebagainya, bukan mereka yang suruh kita mengadakan penjarakan ini kerana akal mereka. Kena faham, kerana akal mereka, bukan kerana akal mereka. Hari ini mereka mengadakan penjarakan solat dan sebagainya, yang mereka suruh kepada kita ni adalah daripada dalil ataupun daripada arahan Allah dan daripada arahan Nabi SAW. Jadi kita kena faham, kita mengadakan penjarakan ni bukan kerana manusia, bukan kerana arahan manusia, tapi kerana arahan Nabi SAW. Bukan ni agenda Yahudi dan sebagainya, merepek semua perkara ni. Kita mengadakan penjarakan ni bukan kerana Yahudi suruh. Ni yang banyak kali saya terang dalam bahas saya dan sebagainya, saya banyak kali terang tentang perkara ni. Jadi kita mengadakan penjarakan ini kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk menjaga diri kita daripada tercampak kepada kemudaratan. Kita tahu dah kan, COVID ni memang boleh memudaratkan diri kita. Saya nak sebut COVID ni perkara benar. COVID tu benar, mati tu benar. COVID tu memang berjangkit, perkara itu benar. Dan hari ni memang jelas lah, memang kita tengok dengan sebab COVID ni berjangkit, dan memang COVID ni boleh membawa kepada orang jadi sakit dan sebagainya. Kita nak kata virus ni memang ada. Tak kira lah namanya COVID ke namanya apa, nak kira nak cerita virus ni memang ada dan memang beri kesan kepada manusia. Tak boleh nafi dah perkara tu. Tengoklah dekat stadium ni, kan, stadium Besar Gudang ni, dekat mana-mana hospital penuh dengan orang-orang yang dengan apa, terkena dengan jangkitan COVID. Jadi saya nak kata COVID ni perkara benar, dan jangkitan tu benar, dan kematian itu benar. Saya nak sebut yang tu. Baik, jadi kita tak perlu tengok kepada Yahudi dan sebagainya, tinggalkan yang tu dulu. Saya nak sebut tentang hukum dulu. Jadi bila mana COVID ni satu penyakit yang boleh memudaratkan diri kita, yang boleh membawa kepada kematian, sakit dan sebagainya, maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita supaya jangan mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Baik, solat adalah satu perintah Allah, dan mengadakan saf-saf yang rapat juga adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya yang nak kita solat rapat ni bukannya Nabi. Nabi ni hanya sekadar menyampaikan saja. Kerana Nabi ni tidak bercakap dengan akalnya, dengan diri dia, melainkan apa yang Nabi sampaikan semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi hari ni kita mengadakan penjarakan kerana apa? Kerana penjarakan itu adalah untuk mengelakkan diri kita daripada terkena kebinasaan COVID itu, kan. Jadi mengelakkan diri daripada mudarat itu adalah daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala juga, bukan kerana kehendak kita semata-mata. Allah sendiri menyatakan supaya jangan mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Kita nampak ada api dekat depan, mana boleh kita tiba-tiba nak pergi bakar diri kita?
nak pergi bunuh diri kita dalam api tu, maka hukumnya membunuh diri lah kalau macam tu. Kan kita nampak ada tempat tinggi kita naik nak terjun nak bunuh diri, itu memang tak boleh. Kita nampak benda tu boleh mematikan kita, kita pergi terjun buat apa kan? Itu memang membunuh diri. Kita tahu dah COVID ni boleh ada pada siapa-siapa dan kita tak tahu siapa yang bawa COVID. Maka kita dengan senang-senang kita menyentuh orang dan sebagainya, maka kemungkinan COVID tu boleh terkena kepada kita kan. Jadi itulah dalil hujahnya. Dan saya nak sebut, kalau bukan Yahudi sekalipun yang membawa perkara ini, kalaulah COVID datang daripada tanah sekalipun, memang inilah hukum yang akan kita laksanakan. Kenapa? Kerana kita, poin besar ni adalah kerana nak menjaga diri, nak menjaga nyawa daripada terkena wabak ini. Dan kita tak boleh nafikan wabak ni memang betul-betul ada, dan memang wabak ini benar-benar boleh menyebabkan kita sakit. Baik, saya nak sebut, kalau kita tak jaga SOP, hukumnya haram. Siapa yang hari ni tak menjaga SOP, siapa yang hari ni tak pakai mask, siapa yang hari ni semayang rapat-rapat, hukumnya haram, dosa besar. Kenapa? Kerana bila kamu semayang rapat-rapat, kan kamu tak tahu orang yang bawa penyakit, orang yang semayang rapat-rapat ni, orang ni ada bawa penyakit ke tidak ada. Kita katakan ustaz masuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang beriman, orang datang masjid, takkan Allah nak bagi kita kena dengan wabak COVID tu? Saya nak sebut begini, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang wali-wali Allah, mungkin kalau mereka datang ke masjid dengan hati yang bersih, mungkin orang-orang macam inilah orang-orang yang mungkin Allah lindungi mereka daripada terkena wabak dan sebagainya, kerana doa mereka, kerana rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, kerana doa-doa para malaikat kepada mereka. Tapi kita ni, banyak mana maksiat kita, banyak mana mata kita melihat wanita-wanita yang tidak menutup aurat, banyak mana kita menipu orang, banyak mana kita makan duit haram dan sebagainya. Contoh saya beritahu gitu, kita banyak dosa, kita masuk masjid tapi hati kita banyak lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak ada jaminan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Kita bukan wali-wali, kita bukan orang-orang yang memang tidak ada dosa dan sebagainya, sehingga kita masuk masjid kita yakin kita masuk masjid takkan terkena wabak COVID sebab masjid ni rumah Allah. Habis tu kenapa saya dekat sini, dekat Taman Mawar ni, Mawar 20, apa nama tu, Surah Al-Barakah. Saya imam di sini. Berapa ramai hari ni jemaah-jemaah orang Taman Mawar yang dah masuk ICU hari ni. Semuanya daripada kluster tadarus, daripada orang yang melaksanakan tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang mulia kan. Wanita-wanita datang beramai-ramai, sehingga lebih, saya ingat 100 orang yang datang pada hari itu untuk melaksanakan program tadarus Al-Quran, satu hari satu juzuk. Bukannya satu perkara yang kecil, satu perkara yang sangat besar nilainya sisi Allah dan para malaikat. Tetapi kita tengok wabak tu maksudnya memang berjangkit, sehingga hari ni ramai para wanita yang memang jadi positif COVID, sehingga ada yang dalam ICU, yang baru ni ada meninggal seorang. Jadi saya nak sebut apa? Saya nak sebut di rumah Allah hari ni pun Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan perkara itu memang berjangkit walaupun di rumah Allah. Kita katakan kenapa? Kerana mungkin kita bukanlah orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga Allah nak memuliakan kita sampai Allah nak beri jaminan kepada kita yang kita tidak akan terkena wabak COVID dan sebagainya. Baik, tentang penyakit, memang penyakit ni satu perkara yang pasti. Maknanya para Nabi pun diuji oleh Allah dengan kesakitan dan sebagainya. Apatah lagi kita orang-orang biasa. Jadi kita walaupun di dalam masjid, kita mengadakan penjarakan kerana wabak COVID itu. Maka kita, kalau kita sengaja menyentuh orang, tidak menjaga penjarakan, hukumnya berdosa besar. Haram. Kenapa? Kerana seolah-olah macam kita mencampakkan diri kita dalam api. Kita sedang bunuh diri kita. Kan kita tak tahu sistem badan kita macam mana. Jangan kita tertipu daya dengan agenda Yahudi dan sebagainya kan. Yahudi punya kerja lah kan. Itu kerja dia. Orang sekarang ni saya nak sebut, COVID ni memang betul-betul ada. Tak kira lah daripada Yahudi ke, daripada binatang ke, daripada tanah ke, daripada tumbuh-tumbuhan. Bila sudah datang perkara yang memudaratkan diri kita, maka hukum Islam telah menyatakan haram untuk kita bermudah-mudah dengan perkara tersebut. Baik, saya nak sebut, kalau kita hari ni dengan mudah-mudah kita tidak menjaga penjarakan, sehingga kita telah membawa COVID itu pada diri kita. Contohnya terjadi perkara itu kepada kita, pertama kita telah menzalimi diri kita sendiri, dan kita telah melakukan dosa kepada Allah, kerana Allah suruh kita jangan campakkan diri kita ke arah kebinasaan. Kita hari ini mudah-mudah biarkan diri kita bersentuhan dengan orang dan sebagainya. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dah sakit, kita bawa balik rumah, kita tak tahu, kadang-kadang mungkin kita ni adalah orang yang kena COVID dalam keadaan kita ni COVID yang tidak ada simptom, apa panggil asimptom tu kan. Kita balik rumah, kena anak bini kita, kena mak ayah kita sakit, anak bini kita sakit, tiba-tiba mereka demam, kita telah menzalimi berapa ramai orang di sekeliling kita. Kita bersentuhan dengan orang ni dan sebagainya, maka berapa ramai orang akan batuk, berapa ramai orang yang akan demam, berapa ramai orang yang akan susah, terpaksa pula mereka nak kena kuarantin di rumah mereka. Akhirnya kita telah menjadi kepada penyebar kepada virus ini, dan berapa ramai orang yang telah kita susahkan, berapa ramai yang kita nak minta maaf sebab kita sengaja masalahnya. Tapi kalau memang kita telah menjaga SOP, telah kita menjaga sebaik-baiknya tentang SOP yang telah ditetapkan,
Tapi berlaku juga jangkitan kepada orang lain oleh kerana kita sebagai kluster na'udzubillah min dzalik, itu tak apa kerana kita telah usaha. Bila kita telah usaha, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengira kita sebagai satu dosa kerana kita telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga SOP, menjaga dan sebagainya. Tapi kalau kita memang jenis sengaja tak jaga SOP, kita bersentuhan-sentuhan dengan orang, kita memang sengaja mencari nahas, maka kita tanggung dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati, kita telah bunuh diri kita, bertaubat banyak-banyak kepada Allah. Dan kalau banyak kita bawa penyakit ni kepada orang lain, maka berapa ramai nyawa-nyawa orang di luar sana hasilnya daripada tangan-tangan kita yang memang kita sengaja tidak menjaga perkara ini. Dan satu lagi perkaranya, berapa ramai orang di luar sana yang menjadi susah oleh kerana sebab kita. Kalau satu orang kita sebarkan, orang tu balik kat keluarga dia susah oleh kerana dia, kita yang mula menyebarkan. Jadi berapa banyak orang yang kita nak buat dosa atas muka bumi pada hari ini. Jadi bagi mereka-mereka yang tak nak patuh kepada SOP, saya nak sebut dekat sini, kamu telah melakukan perkara yang haram, perkara yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mudarat dari kamu dan mudarat kepada orang lain. Jangan sibuk tentang perkara ni datang daripada Freemason dan sebagainya. Agenda Dajjal, agenda Yahudi dan sebagainya, itu memang satu perkara yang kita tahu, perkara itu memang perkara yang pasti. Tapi macam kita katakan Palestin hari ni kan, mereka datang serang, mereka tembak bom dan sebagainya kan. Apakah kita pada hari ini nak biar kita kena bom? Mesti orang rakyat Palestin kena lari, kena selamatkan diri, bukannya menadah dada, itu namanya nak membunuh diri. Kalau kita kata agenda Yahudi sekalipun yang menyebarkan wabak ni, adakah kita tak jaga SOP, kita nak sentuh orang, nak bagi kita mati semua? Maksudnya kita ni membunuh diri. Mana kita ni janganlah, ini semua agenda Yahudi, kita pun pergi semayang rapat dan sebagainya, itu membunuh diri namanya. Ini yang nak kena faham. Hari ni banyak orang yang mendabik dada, yang menyatakan kononnya mereka adalah orang yang benar, berada pada perkara-perkara yang benar, sedangkan apa yang mereka lakukan satu kemukaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Jadi saya rasa mungkin cukup sekadar tu saya punya penjelasan. Kalau ada apa-apa yang mungkin nak bertanya dan sebagainya, boleh bertanya, nanti saya akan jawab mulai dengan anak murid saya, insya-Allah saya akan jawab nanti, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.